kita berjumpa lagi anak-anak dalam siri yang kedua ataupun siri yang terakhir, bab 8, untuk kita fokus ulang kaji menjelang peperiksaan kita. Jadi hari ini sekali lagi bersama dengan Cikgu Gani ataupun Cikgu Santai untuk kita lihat tajuk kita ni. Tajuk hari ini ialah kita kawinkan, pairingkan, kita gabungkan 8.3 dengan 8.4. Jadi kita mulakan dengan DSKP. Jadi bila kita nak belajar ni, pastikan anak-anak ada DSKP. Kalau ada lah, kalau tak ada boleh rujuk di internet. Sebab kita cuma nak tahu. Satu ialah tajuk ini memang kita dapat lihat dalam buku teks. Menghuraikan sebab kita nak huraikan tentang ini, pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Semuanya huruf P. Nanti kita tengok dan kita nak tengok keberkesanan dia. Keberkesanan pencapaian DEB dalam masa 20 tahun tu kan. Apa pencapaian dia? Dan juga DPN. Dan di antara kemahiran-kemahiran ini kita gabungkan sekali lah. Jadi pelajar, bila kita katakan 8.5, tak lari daripada 2 lah. Pencapaian. Jadi apa yang kita nak tengok pelajar? Ini kita dah buat. Jadi kita tinggalkan. Yang pertama, cuba cikgu sebut tadi kan. Semuanya jawapan kita, apa pun yang kita nak lihat, dia bermula dengan 4P. Soalan kita hari ni, kita cuba jawab. Ada typing error. Tak apalah 4P yang pelajar perlu tahu, pelajar perlu faham. Nak panah keluar? Nota belum keluar. Baik. Kita tengok di situ pelajar. Di sini kita lihat bahawa antara yang kita nak tahu ialah pembasmian kemiskinan ni banyak dalam modul-modul. Tetapi itu tidak ada soal dalam soalan kita. Ada soal apa di sini? Penyusunan semula modal saham. Dia ambil ni. Dan pembangunan wilayah. Dia tak ambil pencerminan tu. Okey. Dan kita nampak di sini pelajar. Bagaimana dia kata? Bagaimanakah strategi dilaksanakan dalam DPN 1990 dan 2020? Ini ialah 8.4. Soalan B ditanya apa? Sejauh manakah pelaksanaan DEB dan DPN membawa perubahan? Ini 8.5. Dia nak katakan pelaksanaan. Perubahan kepada apa? Dia ada 2 tadi kan? Kita ada 2. Satu ekonomi, satu sosial. Yang ditanya ialah kemajuan sosial. Markah 8. Baik. Yang ini markah 4. Kita nak tengok. Cikgu yakin pembangunan wilayah tu ramai pelajar boleh jawab. Nak dapat 2 markah. Sebab dia nak 2. Markah 4. Seeloknya kita kena bagi sama banyak lah. 2. Modal saham. Kita cuba ingat. Kita ada ASB. Baik. Untuk ini, kita tengok sedikit buku teks apa yang ada. Strategi ni. Kalau kita tengok dalam 8.4 ni. Dia kita tengok pada modal saham. Tadi kita sebut ASB kan. ASB. Apa yang kita nampak? Kita letak di sini. Dia nak situ apa? Penyusunan semula modal saham. Dalam modal saham ini, pelajar kena ingat beberapa key lah. Cikgu letak simple saja. Cikgu suka pelajar ingat ASB. Lepas itu ingat lagi apa? 30% pemilikan. Baik, kalau kita tengok dalam buku teks, dia memang detailkan itu. Sekurang-kurangnya 30% pemilikan penguasaan untuk Bumi Putra. Ini kita nampak. Kita nampak di situ langkah pembahagian saham kepada Bumi Putra 30%. Ini jawapan kita yang pertama. Kalau kita nak bagi contoh, apa lagi? Penguasaan syarikat perniagaan milik amanah yang diberi kepada Bumi Putra. Dapat ingat satu pun cukup.
ASB. Oh, contohnya ASB. Jadi ingat balik pelajar ya. Modal saham ni pertama kita nak saham pada Bumiputera tadi 30%. Okey, dapat satu markah. Yang kedua, kalau kita nak tengok tadi yang berkaitan dengan ASB ataupun Pernas. Kita nampak bawah ni. Bermaksud syarikat perniagaan. ASB ni di bawah PNB. Perbananan Nasional Berhad. Dapatlah 2 markah. Oh, boleh dapat cikgu ya? Ya. Tapi biasanya pelajar dia akan lupa. Dia akan hilanglah markah 2 ini berkaitan dengan agensi amanah ini. Tetapi, bila sebut pembangunan wilayah, yang kita dah belajar, pelajar tidak mungkin hilang markah. Wilayah saja, bila kita sebut wilayah, dia berkaitan dengan pertanian. Okey, kalau kita nak tengok pertanian, cikgu letak situ kan. Cikgu tak suka pula. Cikgu suka kalau pelajar ingat berkaitan dengan pertanian pintar ni. Pintar ni kan. Oh, pintar. Pintar ni maksud apa? Kita menggunakan teknologi untuk memastikan hasilnya lebih baik lah. Contohnya, vertigasi. Dan kita memastikan bahawa kita menggunakan teknologi apa lagi? Mardi. Contohnya, mengeluarkan benih-benih yang bermutu tinggi. 4 markah. 4 markah soalan kita. Jadi kita nampak. Okey, sejauh manakah pelaksanaan DEB ini membawa kepada perubahan sosial? Dalam kita belajar bab ini, dia ada 2. Satu sosial, kita nak link balik nanti. Sebelum cikgu kata sosial dan ekonomi, bawah ekonomi. Okey, kita ada satu lagi ialah berkaitan dengan ekonomi. Baik, juga jawapan kebanyakannya huruf P. Satu untungnya pelajar, dia dah bagi jawapan pada soalan nombor 1 tu. Iaitu berkaitan dengan, nampak tu, kadar kemiskinan. Nampak sini? Penurunan kadar kemiskinan. Di situ saja pelajar hurai dah dapat lebih kurang berapa markah dah. Cuba tengok. Kadar kemiskinan kita berjaya dikurangkan. Bagaimana kita nak kurangkan? Huraiannya apa? Membuka peluang pekerjaan, menambahkan pendapatan isi rumah. Sini 1 markah, sini dah dapat 2. Apa lagi huraian? Menambah peluang dalam kemudahan awam. Okey, kita dapat di situ cukuplah cikgu, tak nak banyak sangat. Ada fakta, ada huraian. Bila kadar kemiskinan ini dia berjaya dikurangkan, dia akan meningkatkan kualiti hidup. Bila sebut kualiti hidup ni 2 je pelajar tolong ingat. 1 kesihatan, 1 kemudahan asas. Takkan tak dapat jawab kemudahan asas tu contohnya apa? Contohnya hospital, sekolah, dan sebagainya. Jadi untuk ini 8 markah. Kalau pelajar dapat ingat 2 P ni, 2 kadar kemiskinan, peningkatan kualiti hidup, yang lain kita tak ingat. Tak apa dah. Sebab kita kalau tengok sini 2 P, kita ada 2 K. Cikgu tulis di sini 2 P plus 2K. Jadi pelajar bila kita nak jawab ini, berkaitan dengan tajuk ini, cuba kita tengok. Oh, senang saja cikgu ya. Bukan senang pelajar. Bab ini dia agak detail sikit. Kita kena tengok betul-betul tentang penyusunan semula masyarakat. Jadi kita tengok sikit bahagian-bahagian yang ada dalam PowerPoint BPK ni kan. Kita kena tengok secara keseluruhan lah. Kalau kita tengok di sini pelajar, berkaitan dengan pemilikan modal saham ni kan. Kan cikgu kata tadi, kita ada ASB. Pemilikan saham tadi berapa? 30% ASB di sini. Cikgu sebut juga tadi PNB. Itu kita nampak modal saham. Jadi seterusnya kita nampak lagi ialah berkaitan dengan 8.4 tadi. Kita nak pergi 2 je. Sosial kan. Kemiskinan. Bila sebut kemiskinan, macam mana kita dia berjaya mengurangkan, menghapuskan kemiskinan tegar. Contohnya bagaimana? Menambahkan peluang pekerjaan, meningkatkan kualiti hidup, dan sebagainya pelajar. Ini pelajar boleh tengok. Jadi, di mana kita nak rujuk soalan contoh?
soalan contoh ni pelajar boleh tengok dalam banyak modul. Hari ni cikgu nak tunjuk modul terkini daripada Perak. Dia sama juga. Dalam modul itu dia telah menghuraikan jawapan kita. Walaupun soalan terbentuk berbeza. Dia bagi soalan ni, dia nak pencapaian ekonomi dan sosial. Kita nak ambil sosial saja. Nampak tu Kadar kemiskinan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 8. Udah okey lah pelajar. Kita dapat di situ. 6 per 8. Kalau kita nampak situ kan. Sini pelajar boleh bagi contoh ni. Kualiti hidup ni. Kesihatan, infrastruktur contohnya apa. Mungkin dapat 7. Jadi pelajar, kalau kita nak berjaya, kena usaha sikit lah. Dalam bab ini, dia tidak berdiri dengan sendiri. Dia boleh gabungkan kedua-dua. 8.3 cikgu tak sentuh. 8.1 cikgu pair dengan 8.2. 8.4 cikgu letakkan dengan 8.5. Dan banyak lagi lah soalan yang ada di sini yang pelajar boleh tengok bersama dengan jawapan pelajar. Kalau kita tengok soalan ini kan, berkaitan dengan 8.4 dan 5. Okey, cuba kita tengok apa lagi. Inilah 6 markah. Dia nak 6. Kesan pemodenan pengangkutan awam banyaknya. Bila pengangkutan awam kita nak baik, kita mudah untuk kita memasarkan barang kan. Nak jual barang mudah, nak hantar barang mudah kan. COD je hari ni. Itu pengangkutan awam berkaitan dengan kereta api. Mudah kita nak ekspor. Kapal terbang. Bukan pengangkutan awam. Yang ini berkaitan dengan pemodenan pengangkutan awam ni, dia lebih kepada kalau kita tengok bas, kereta api, itu lebih jelas. Tapi kalau pengangkutan saja, dia lebih menyeluruh lah. Mempercepatkan urusan kerja, memudahkan penghantaran barang, jadi mengurangkan jurang penduduk. Okey, banyak lagi pelajar. Ini 8.1, ini 8.4 yang kedua, nampak? Membasmikan kemiskinan. Ini dia tanya soalan tentang basmikan kemiskinan. Kalau kita tengok di sini kan, bagaimana usaha kerajaan untuk menurunkan kadar kemiskinan. Lepas itu kita kena huraikan penurunan ini peningkatan taraf hidup rakyat. Jadi banyak pelajar. Baik, cukup. Nanti cikgu akan bagi soalan ini, anak-anak cuba jawab, dan pastikan jawapan itu kita dapat. Rujukan utama kita ialah buku teks. Okey, itu saja untuk anak-anak hari ini. Teruskan usaha belajar. Cikgu hanya bimbing saja, anak-anak yang menentukan kejayaan itu sendiri. Okey, terima kasih.